Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pelajar. Baik, jadi minggu lepas kita dah habis untuk ujian bertutur kertas 3. Baik, pada hari ini kita akan sambung dengan memfokuskan soalan-soalan percubaan daripada setiap negeri. So malam ni kita cuba dulu soalan percubaan daripada negeri Perak. Jadi hari ini kita akan lihat dulu kertas 2. Okey, nampak apa yang cikgu share? Okey, jelas Okey, yang baru masuk kelas tu macam biasa tulis nama masing-masing. Okey, baik. So kita akan pergi ke soalan bahagian A. Baik. Okey, jadi untuk soalan pertama ni dia suruh cari 4 kata majmuk yang telah mantap. Okey. Tahu tak apakah maksud kata majmuk yang telah mantap ni? Apa maksud kata majmuk mantap? Kata majmuk ni apa dia? Dia di bawah bentuk kata. Nah, kata majmuk ni maknanya dia gabungkan dua perkataan yang berbeza makna. Apakah maksud kata majmuk telah mantap? Siapa tahu? Okey, maknanya ialah kata majmuk yang tak ada jarak. Dia kata majmuk dia bersambung. Okey. Jadi dia suruh senaraikan berapa kat sini? 4 Macam biasa 4 kata majmuk dan 4 ayat. Okey. So boleh respon dekat chat. 4 kata majmuk tersebut. Ya, bagus kerjasama. Pasaraya bukan dia tak sambung, dia kena yang bersambung. Yang kata majmuk telah mantap ni kata majmuk yang bersambung. Kaki tangan betul. Kejap. Banyak respon. Tanggungjawab betul. Okey lagi. Persoalan. Persoalan bukan. Persoalan tu ialah kata terbitan. Sebab ada imbuhan apitan pean. Antarabangsa betul. Antarabangsa. Ada antarabangsa kat sini Ada lagi tak? Okey, biasanya walaupun dia suruh senaraikan 4, biasanya soalan tak akan bagi lebih dari 4, tapi kamu kena senaraikan 4 sajalah. Okey, apa lagi? Lagi tak? Satu lagi kata majmuk yang telah mantap. Ni beritahu. Beri dan tahu.
Beri itu maknanya kita menghulurkan sesuatu. Tahu tu maknanya pengetahuan kita terhadap satu perkara. Okey, beri tahu itu pun kata majmuk yang telah mantap. Okey. Baik, sekarang bina ayat. Okey, kejap. Cikgu nak kamu bina ayat dekat dalam Padlet sebab kalau kat sini cikgu tak boleh tengok. Okey, kita kena cepat sebab banyak soalan percubaan negeri yang kita akan go through. Okey, so boleh klik Padlet ni Okey, boleh bina ayat daripada setup kata majmuk yang telah anda senaraikan. Okey, boleh mula. Okey, sebenarnya kalau nak buat ayat peringkat SPM ni, kamu kena buat ayat majmuk, kan? Mana ayat majmuk ni dia mengandungi kata hubung. Betul tak? Ingat tak waktu PSA kamu gunakan kata hubung SUKA supaya, untuk, kerana, agar. Itu contoh kata hubung lah. Jadi level SPM ni kena buat ayat majmuk. Tapi kalau tak yakin dengan ayat majmuk, boleh guna ayat nyata saja untuk mengelakkan kesalahan bahasa. Sebab ayat ni kalau salah sikit akan dapat kosong. Sebab ayat satu markah saja. Okey, boleh respon. Lagi satu, bila buat ayat tu kena hati-hati sebab ramai yang buat ayat tu dia jadikan kata nama khas. Kadang-kadang dia jadikan peribahasa. Dia suka-suka pula tungkar imbuhan, tambah imbuhan. Tak boleh pula pergi school. Okey, 4 saja. Kerjasama, kaki tangan, tanggungjawab, beritahu antarabangsa. Pilih mana-mana. Okey, cikgu masih menunggu jawapan.
Okey, Nabila. Syairah telah mendapat tempat pertama dalam pertandingan syarahan pada peringkat antarabangsa. Bukan pada, ni pun satu. Kesalahan kata sendi nama di peringkat di peringkat antarabangsa yang telah dianjurkan pada bulan yang telah dianjurkan pada bulan lepas. Okey, Syamimi. Aktiviti pembaik pulih bukan pembaik pulih. Pembaik pulih tu orang yang membaik pulih, ya. Aktiviti membaik pulih. Aktiviti membaik pulih jalan raya rosak itu memerlukan kerjasama antara semua pihak. Expo makanan halal antarabangsa. Expo, Expo tu salah eja Expo makanan halal di peringkat antarabangsa diadakan di seberang perai Pulau Pinang. Kata nama khas. Expo huruf besar di seberang perai, Pulau Pinang pada bulan Oktober hingga November. Murid-murid SMK Slim. SMK. Okey, sorry line tak clear. Okey, jelas apa yang cikgu cakap ni? Jelas? Okey, clear Jelas. Murid-murid SMK Slim bersama, dalam tak boleh jadi kata hubung. Dalam tu ada dua function saja, dua fungsi saja, iaitu kata adjektif dalam, sungai dalam. Lagi satu ialah dalam itu ialah kata seni nama. So yang betul ialah untuk. Untuk melakukan aktiviti gotong royong di peringkat sekolah. Kena hati-hati Ingat, salah ejaan, kesalahan kata, kesalahan istilah, kosong markah. Okey, Alim. Rakyat Malaysia seharusnya memberikan kerjasama dalam mengurangkan. Ni pun sama. Kan dalam untuk. Ingat, dalam tak boleh jadi kata hubung. Untuk. Supaya memelihara. Rakyat Malaysia seharusnya memberikan kerjasama untuk mengurangkan penggunaan plastik. Supaya alam sekitar terpelihara. Supaya alam sekitar terjaga. Sebagai seorang ketua pengawas, tanggungjawab yang kalau Fahmi berbahasa sekali. Betul. Syarikat itu memberikan bonus yang banyak kepada kekitangan yang telah lama bekerja untuk menunjukkan satu penghargaan. Bagus. Tanggungjawab seorang ibu tersebut sangat berat. Okey. Setiap pelajar perlu memberikan kerjasama untuk menjalankan program yang akan dijalankan. Betul. Semua kekitangan dalam syarikat mega, bukan mega. Tak samalah. Tapi yang cikgu kata tu mega holding. Semua kaki tangan dalam syarikat mega holding dijemput untuk hadir ke majlis hari jadi pengarah. Ibu bapa bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan anak. Bagus. Okey, penduduk Taman Setia memberikan kerjasama yang baik ketika aktiviti gotong royong pada pagi tadi. Syairah, okey. So, jadi itu saja yang cikgu betulkan tadi, yang lain semua ada kesalahan. Okey. So, kita sambung soalan yang kedua. Ada lagi yang respon ke? Warga sekolah memberikan kerjasama yang baik untuk membersihkan kawasan sekolah setelah sekolah itu dilanda banjir. Kaki tangan yang cekap dalam sebuah syarikat sangat diperlukan pada masa kini. Okey, masa kini tu ada dua, masa ini ataupun kini. So tak sesuai pada masa
sekarang. Abu melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan oleh gurunya dengan cekap. Okey, betul. Baik, teruskan dengan soalan yang kedua. Okay, terima kasih kepada yang respon tadi. Tahniah. Baik. So, soalan sintaksis ya. Okey, tukar ayat aktif kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya. Lulusan teknik dan vocational TVET mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapat pekerjaan. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 telah memberikan penekanan yang khusus mengenai keperluan TVET dalam pasaran buruh dan ekonomi negara. Kita tidak dapat menyangkal kepentingan TVET kepada anak muda. Okey, ada 3 ayat kat sini. So, tukarkan kepada bentuk ayat pasif. Okey, macam mana nak tukar pasif? Sorry. Line tak clear. Okey, sorry saya sambung balik So, ada 3 ayat. Jadi, tukarkan ke dalam bentuk pasif. Okey, pasif ni senang saja. Kata kerja mesti mendahului subjek. Kata kerja depan, subjek di belakang. Okey. Okey, boleh cuba buat. Okey, jelas Ada 4 ayat kat sini. Ini ayat pertama. Ini ayat kedua. Ini ayat ketiga. Okey, yang cikgu birukan ayat pertama. Okey, yang ini ayat kedua. Okey, ini ayat ketiga. Okey, jelas Okey, boleh cuba buat. Ke cikgu nak panggil seorang-seorang? Okey, cikgu panggil seorang-seorang lah. Aina Adlina. Ayat yang pertama ni, lulusan teknik dan vocational TVET mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapat pekerjaan. Okey, cuba tukar dalam bentuk ayat pasif. Boleh tak Aina? Okey, Akila Hanis. Okey, Akila ini itu bukanlah, itu ialah ayat songsang. Ayat songsang ni dia terbalik, subjek di belakang, predikat depan. Tak ini bukan ayat songsang. Ayat pasif. Ayat pasif ni macam mana? Kata kerja mempunyai tu dia tukar kepada dipunyai. Nampak? Bukan, itu ayat songsang. Contoh kat sini yang cikgu tunjuk Okey, semua dengar Baik. Nak tukar ayat pasif senang saja, cari objek dulu. Mana objek dia?
objek dia nak tahu dia selepas kata kerja. Mana kata kerja? Peluang ialah kata kerja kan? Selepas kata kerja ialah objek. Mana objek dia? Ni dia, peluang sampailah pekerjaan ni ialah objek. So, macam mana nak tulis? Tulis dulu. Objek dulu ke depan. Peluang yang lebih luas untuk mendapat mendapat pekerjaan. Okey, lepas objek kena ada apa? Kata kerja. Nampak tak kata kerja dia mempunyai kan? Mempunyai itu kata kerja aktif transitif. Kan? Sebab dia ada objek. So ubah kepada kata kerja pasif ialah ada imbuhan di. Mempunyai tukar dipunyai. Dipunyai. Ya, kalau ada kata kerja ada imbuhan di, mesti ada oleh. Oleh siapa? Siapakah subjek dia? Siapakah subjek dia? Lulusan. Lulusan teknik. Maknanya orang yang mempunyai kelulusan TVET ni. Dan vokasional. Okey. Jelas Nampak? Okey, Atif Irfan kurang tepatlah nombor 2 tu. Cuba lagi. Terima kasih Atif Irfan sebab berani mencuba. Cuba lagi. Okey, tengok nombor 2 pula. Macam biasa, cari kata kerja lagi. Mana kata kerja dia? Memberikan kata kerja kan? Betul. Mana objek dia? Objek dah tentulah lepas kata kerja. Mana objek dia? Ni dia. Penekanan sampailah. Sampai mana? Mana tadi? Sampailah ekonomi negara. Okey. Ya, bagus Nur Haimara. Tahniah. Betul Bagus. Penekanan yang khusus mengenai keperluan TVET dalam pasaran buruh dan ekonomi negara telah diberikan. Nampak? Nampak? Memberikan tadi kita ubah kepada diberikan. Lepas tu ada oleh. Lepas kata kerja mesti ada subjek dia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ni typo. Malaysia 2015-2025. Okey. Baik, cuma kena hati-hati dengan kesalahan ejaan. Okey, bagus. Tahniah. Okey, nombor 3. Okey, Ahmad Hadi. Okey, Ahmad Hadi. Ahmad Hadi tertinggal dia punya keterangan tadi, keterangan objek tadi tu. Okey, cuba lagi. Cuba nombor 3 pula. Kita tidak dapat menyangkal kepentingan TVET kepada anak muda. Paling senang. Ya, bagus Aina Mazlan. Kepentingan TVET dalam kalangan anak muda tidak dapat kita sangkal. Okey, Rasdan, salah. Kenapa salah? Sebab kita tu ialah kata ganti nama dari pertama. Jadi tak boleh ada oleh dan di imbuhan tak boleh ada di. Ingat, kalau kata ganti nama diri pertama ataupun kedua, imbuhan awalan me kena buang.
kita gugurkan. That's why jadi sangkal saja. Nampak? Menyangkal kita buang, jadi sangkal saja. Tinggallah kata dasar dia. Okey, tahniah. Okey. Kata ganti nama dia pertama dan kedua, imbuhan awalan dia kita kena buang. Kita kena gugurkan dia. Okey, jelas? Baik, soalan yang ketiga. Okey, dekat sini dia kata mengandungi pelbagai kesalahan bahasa. Tapi dia tak bagi tahu berapa kan? So, jangan risau. Kamu tengok saja markah dia. Kalau markah 13, maknanya ada 13 lah kesalahan bahasa. Okey. Okey, apakah maksud pelbagai tu? Banyaklah. Yang pertama, ingat lagi kesalahan apa? Kesalahan ejaan. Kan? Ejaan ni banyaklah. Huruf besar, huruf kecil, apa ni, tanda baca kan? Okey, apa lagi? Kesalahan kata. Kesalahan kata tu apa dia? Kata tugas, kata seni nama, apa semua kan? Kemudian kesalahan apa lagi? Kesalahan imbuhan. Apa lagi? Kesalahan sintaksis. Sintaksis tu ayat. Tak ada sintaksis, sorry. Kesalahan frasa kan. 1, 2, 3, 4. Kesalahan apa lagi? Kesalahan istilah. Okey, ada 5 jenis kesalahan. So, senaraikan 13. Kesalahan bahasa tu kesalahan umum. Banyak. Kesalahan bahasa ada banyak. Bahawa ada ejaan, kata, imbuhan, frasa dan juga istilah. Okey, Nurul Hidayah, beristirahat. Ya, betul. Kejap. Okay, cuba highlight terus yang salah Okay, yang pertama beristirahat ini salah. Ini namanya kesalahan ejaan. Yang betul ialah beristirahat. Beristirahat rehat, beristirahat. Okey, yang lain? Okey, lagi satu, untuk kesalahan bahasa ni, kamu kena senaraikan ikut urutan. Tahu? Ikut urutan tak boleh kita tukar-tukar. Lagi satu, kalau 13 kesalahan, senaraikan 13 saja. Jangan buat lebih. Kalau lebih, contoh kamu buat 16. So, nombor 15 dan 14, 15, 16 tu akan dipotong. Tak akan dikira. Yang negara kita miliki. Yang negara kita miliki yang mana? Aku tak nampak. Ya, betul. Yang negara kita miliki. Ini namanya kesalahan frasa. Yang betul ialah yang dimiliki oleh negara kita. Kenapa? Ada yang keliru. Cikgu, kenapa ada kita tapi tak boleh? Sebab negara. Negara itu ialah kata ganti nama diri ketiga. Jadi kena ada oleh. Dan imbuhan
Kata kerja dia kena ada imbuhan awalan D. Namanya imbuhan pasif. Bekerja, bekerja. Ya, betul. Mana bekerja tadi Oh, tadi cikgu nak dengar ada pelosok tadi Pelosok Pelosok. Kat mana bekerja bagi mic sikit. Cikgu tak nampak. Dekat IV dulu. Second line. Oh, okey okey okey. Terima kasih. Okey, bekerja, imbuhan ini kesalahan imbuhan bekerja. Kesalahan imbuhan bekerja. Tak ada imbuhan ber kah? Imbuhan ber ada. Okey, lagi. Pusat, pusat tak ada masalah pusat tak ada masalah. Warga negara. Ya, betul. Warga negara. Tahniah Nur Himara. Warga negara. Kesalahan ejaan sebab dia kena rapat. Sebab kata majmuk yang telah mantap. Mana warga negara? Baris ketiga. Warga negara. Kenapa saya tak nampak ni? Oh, okey okey okey. Warga negara kena rapatkan Warga negara. Okey, yang lain? Memperkasakan. Ya, betul. Kesalahan imbuhan memperkasakan. Memperkasakan. Okey. Lagi? Agensi. Ada kesalahan agensi? Tak ada Agensi tu betul ejaan agensi tu betul. Okey, ada lagi tak? Ya, di samping itu. Di samping itu penanda wacana kena jarak Sebab di samping tu bukanlah imbuhan. Imbuhan awalan D tu bukan. Kalau kita rapat tu mana imbuhan? Di samping tu bukan imbuhan Dia kata dia penanda wacana. Okey, apa lagi? Internet betul, tak ada masalah. Kejap Internet betul, tak ada masalah. Lagi satu kesalahan istilah. Pulangan yang mewah. Betul ke pulangan yang mewah? Tinggi, kurang sesuai. Pulangan yang ya, bagus Aina Mazlan, lumayan.
Lumayan. Okey, lagi? Okey, kena cepat Mana lagi? Pelancongan domestik. Pelancongan domestik betul Pelancongan domestik tu maknanya pelancongan dalam negara. Ya, ialah tukar kepada adalah di mana? Betul. Sebab apa salah? Sebab kita kena ingat balik. Lepas ialah kena ada kata nama. Dengan ini bukan kata nama. Dengan ini ialah kata tugas. So, kata tugas yang sesuai ialah adalah. Lepas adalah sesuai dia kata tugas. Lepas adalah ada dua benda je. Kata tugas ataupun kata adjektif. Ingat. Kalau ialah kata nama. Okey, lagi. Memukau, memikat. Ya, betul. Memukau pelancong asing. Bukan kita nak memukau, dia nak memikat. Memikat tu macam kita nak menarik hati dia. Kan, menarik hati dia supaya melanconglah dekat Malaysia ni. Mikat. Okey, lagi. Lebih kerap tak ada masalah, betul. Di di hujung minggu pada hujung minggu. Ya, betul. Okey, di mana? Di mana? Ya, betul di Kenapa salah? Di tu untuk tempat. Hujung minggu tu ialah masa. Kalau masa kita gunakan pada Okey. Ada lagi. Mengambil tukar memerlukan. Mengambil tukar memerlukan. Ya, betul. Mengambil pekerjaan bukan memerlukan perbelanjaan. Bagus. Ya, memerlukan perbelanjaan. Tak muat Okey, lagi. Hujung jari betul. Okey, lagi satu yang cikgu nampak dekat sini, kesalahan imbuhan. Ada satu lagi kesalahan imbuhan di manfaat. Okey, apa yang betul di manfaat ni? Baguslah Nurdayah, dimanfaatkan. Dimanfaatkan Dimanfaatkan. Oleh siapa? Oleh kerajaan. Okey. Cukup 13 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey. Tahniah. Kamu semua berjaya untuk menyelesaikan 13 kesalahan bahasa. Okey. Maknanya kamu dah bersedia dah untuk untuk menduduki SPM ni. Baik. Soalan keempat ni, okey, cikgu harap lepas ini cikgu tak nak kamu semua bila jumpa soalan 4 ni salin balik. Jangan Jangan salin balik, memang kosong. Kalau kamu tak tahu sangat, okey, tak tahu sangat pun kamu cuba buang ni. Kalau jumpa kataan maka, buang. Maknanya kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat buang. Maka, buang. Apa lagi? Adapun pun kata pangkal ayat, buang juga. Maka lagi. Buang. Lagi tak? Tak ada Okey. Okey, cuba ubah ayat yang pertama ni. Kita ubah satu persatu, jangan kita buat semua. Okey, buat yang pertama dulu. Okey, cuba tulis dekat dalam Padlet.
Boleh dalam Padlet. Kata Lesari, maka Kata Lesari pun berjalanlah ke tengah pasar itu. Maka tertendang kakinya pada tubuh Laksamana. Okey, baik. Tulis dekat Padlet. Cikgu baca seorang-seorang, jangan risau. Apa yang cikgu nak, kamu semua kena mencuba kan. Kalau tak cuba, tak tahu dekat mana salah kita. Sebab kamu pun tak ada masa banyak. Kamu tinggal lagi sebulan setengah kan nak SPM. Okey, tulis nama. Kalau kamu dah respon, tulis nama. Ketala Seri, bukan Ketala Seri, Ketala Sari. Berjalan ke tengah pasar lalu kakinya tertendang pada tubuh Laksamana. Okey, betul betul-betul. Cuma kesalahan ejaannya. Okey, betul. Ketala Seri berjalan ke tengah pasar. Okey, sebenarnya ke tengah ni kena gandakan ke tengah-tengah. Ke tengah-tengah pasar itu lalu kakinya tertendang pada tubuh Laksamana. Okey, nombor satu ni senang saja. Kamu kena gandakan tengah saja. Yang lain betul. Siapa Akil Alim berjalan-jalan tu bukan. Berjalan-jalan tu seolah-olah dia macam bersia-sia. Kan macam bercuti makan angin. Tak. Dia berjalan saja. Yang perlu gandakan ialah kata arah di tengah-tengah. Okey, jelas kan? So yang lain pun sama. Okey, nombor dua. Maka Ketala Sari pun berdirilah di atas kepala Laksamana itu, katanya teririk bangkai pula. Okey, teririk tu maknanya apa? Teririk ni ialah kata bahasa Melayu klasik. Teririk tu maknanya terpijak. Terpijak. Bangkai tu, okey, bangkai ni sebenarnya untuk binatang. Kan, tapi kita kena gunakan bahasa yang sopan. Bukan bangkai ya, mayat. Terpijak mayat. Bangkai tu untuk binatang. Okey, so gantikan teririk bangkai kepada terpijak mayat. Okey. Okey dah cikgu semak. Okey, nak cepat kamu ambil gambar, guna phone ambil gambar. Lepas tu terus respon dekat Padlet. Okey, belum ada lagi. Okey, yang ni tadi cikgu betulkan balik, yang ini di tengah-tengah
Okey, lalu Ketalasari beri diri. Berdiri di atas kepala Laksamana. Katanya terpijak mayat pula aku ini. Ya, betul Bagus Nabila. Okey, cikgu betulkan balik. Okey, lalu Ketalasari pun berdirilah. Okey, ini kata arah kan? Kata arah kita kena tambah kata seni nama. Ya, yang ini di atas Tambah di atas. Di atas kepala semaya itu katanya terpijak mayat pula aku ini. Ya, betul. Okey, senang saja. Okey. Yang ketiga, adapun akal Laksamana tidur itu kerasnya sudah terhunus, lalu ia bangun melompat menikam dada Ketalasari terus ke belakangnya. Okey. Adapun tu maknanya apa? Adapun tu maknanya ketika ataupun sewaktu ataupun semasa. Semasa Laksamana tidur, kerisnya itu tu kita buang. Semasa Laksamana tidur, kerisnya sudah terhunus. Sudah terhunus. Lalu ia tu kepada dia. Lalu dia bangun melompat dan menikam. Okey, ni ada dua perbuatan kena ada kata hubung. Dan menikam dada. Ya Allah. Kat sini. Melompat menikam. Melompat baru dia menikam. Melompat dan menikam dada Ketalasari terus ke belakangnya. Terus ke belakangnya. Apakah maksud terus ke belakangnya? Maknanya keris tadi tu dia tembus badan dia. Keris tu dia tembus badannya. Maknanya dan menikam dada Ketalasari sehingga tembus ke belakang. Sehingga tembus ke belakangnya. Okey jelas Okey. Baik, nombor yang 4. Nombor keempat, maka Laksamana pun berkata, "Ceh mati engkau olehku." Okey, Laksamana berkata, "Ceh." Okey, dalam kata seru tak ada ceh yang ada cis saja. Cis. Mati engkau olehku. Okey, ini tak ada masalah, cis saja tukar. Okey. So tak banyak pun yang kita ubah sikit je. Kebanyakan dalam bahasa Melayu klasik ni dia kesalahan bahasa. Kan, kesalahan bahasa. Tu saja. Dan kesalahan istilah. Terhunus tu maknanya tertikam. Tertikam dengan satu objek yang tajam. Biasanya keris, pedang ataupun senjata-senjata lain. Itu makna terhunus. Terhunus keris. Maknanya tertikam keris. Okey. Baik, sekarang kita lihat pula soalan kelima. Okey, baik. Petikan di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 2 peribahasa saja. Nak 2 saja. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud. Okey. Kalau dia suruh 2 peribahasa, maknanya satu peribahasa tu 2 markah. Okey. Okey, kalau soalan macam ni selamatlah. Kan? Yang susahnya
Kalau dia suruh bagi maksud peribahasa dan dia suruh bina ayat, itu susah. Okey. Jadi kita cari apakah peribahasa yang sama makna. Seperti api dalam sekam. Ya betul, seperti api dalam sekam. Apakah? Cuba kamu berikan peribahasa yang lain. Seperti api dalam sekam. Apa peribahasa yang lain? Bertikam lidah. Diam-diam ubi berisi. Diam-diam ubi berisi. Ketikun. Bagai dalam lipatan. boleh bagus. Bagai gunting dalam lipatan. Maknanya musuh. Bagai gunting dalam lipatan. Bagus. Ataupun bagai musuh dalam selimut. Bagai musuh dalam sudah hilang selimut. Selimut. Okey. Sekejap. Okey, apa lagi? Bagai duri dalam daging pun betul. Okey, apa lagi? Okey, bertikam lidah. Bertikam lidah tu simpulan bahasa. Apa yang sesuai? Bagai anjing dan kucing. Bagai anjing dan kucing tu maknanya suka bergaduh. Okey. Betul, tapi kalau simpulan bahasa, kita kena padankan dengan simpulan bahasa juga. Maknanya simpulan bahasa tu dia ada dua perkataan saja. Kita kena ingat peribahasa juga ialah simpulan bahasa juga ialah kata majmuk. So yang betul ialah perang lidah. Perang lidah pula. Perang mulut. Perang mulut ataupun apa lagi? Bertegang leher. Bertegang leher maknanya bergaduh. Okey, apa lagi? Bagai air dicincang tidak akan putus. Ya betul. Air dicincang tidak akan putus. Apa peribahasa yang sesuai? Yang sama dengan air dicincang tidak akan putus. Ada cukup nampak tadi lah. Cari-cari bulu ayam tadi. Sorry. Betul lah. Airina Mazlan. Cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. Okey, bagus. Cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum juga. Okey, bagus. Okey, habis Sekarang kita lihat soalan. Okey, bahagian B pemahaman Okey, baca dulu bahan 1. Okey, boleh tak seorang baca? Yelah, boleh cikgu. Okey, bagus boleh. Saban tahun media massa melaporkan pelbagai kes disiplin di sekolah termasuklah kes buli atau kecederuan tingkah laku. Kejadian buli yang semakin membara ini memberikan kesan kesihatan fizikal dan psikologi terhadap mereka yang dibuli. Malah dalam sesetengah kes turut menyebabkan kematian. Senario kes-kes buli di sekolah jelas menunjukkan bahawa tingkah laku buli dan kestrismi
berupa perlakuan ganas dan agresif yang melibatkan aspek psikologi, fizikal dan lisan yang dilakukan secara individu atau berkumpulan terhadap pihak atau individu yang lemah. Boleh dipercayai mempunyai berkaitan dengan gabungan faktor persekitaran sosial seperti kurangnya kawalan ibu bapa dan kurangnya kasih sayang. Selain itu, aspek psikologi yang berkaitan dengan gangguan mental iaitu ingin mencari keseronokan dan mencapai kepuasan dengan membuli orang lain. Faktor lain yang turut mendorong pelakuan buli ialah pengaruh media massa yang sering menggambarkan aksi ganas. Okey, terima kasih Razi. Baik, bahan yang kedua. Okey, bahan kedua dia bagi grafik. Jom ambil tahu punca buli ada 4. Ingin berseronok dan mencapai kepuasan, mengalami gangguan mental, ingin menunjukkan kekuasaan dan menguasai orang lain, merupakan antara aktiviti sesuatu kumpulan, contohnya gangsterism. Okey, kesan buli pun ada 5. Mendatangkan kecederaan dan berlaku pembunuhan, ditangkap dan dipenjarakan, mangsa akan mengalami gangguan mental, boleh dibuang sekolah, mengakibatkan gila sosial lain seperti peras ugut. Okey, jenis buli ada 4. Buli fizikal, buli lisan iaitu percakapan, buli sosial dan juga buli cyber. Okey, jom tengok soalan yang pertama. Okey, berdasarkan nampak tak? Soalan percubaan negeri Perak ni lain sikit. Biasanya soalan 1 tu dia bagi maksud kan? Tapi dia dah suruh kita relate dengan bahan. Okay, berdasarkan bahan 1, nyatakan 2 jenis buli yang sering dilakukan secara individu atau berkumpulan. Apa dia? Dia kata bahan 1 saja. 2 jenis buli secara individu dan kumpulan. Apa dia? Jumpa tak apa dia? Beritahu cikgu. 2 jenis buli yang sering dilakukan oleh individu dan ataupun kumpulan. Fizikal dan lisan. Bagus, fizikal dan lisan. Okey, kat mana dia beritahu ni? Ni dia. Fizikal, lisan, lagi satu psikologi. Okey dah. Okey. Selesai soalan pertama, pastikan jawapan kamu tu kena lengkap. Ada sekali dengan kepala soalan. Contohnya, 2 jenis buli. Okey, berdasarkan bahan 1. Okey, cara nak tulis. Berdasarkan bahan 1, 2 jenis buli yang sering dilakukan secara individu atau berkumpulan ialah apa dia? Aspek psikologi, fizikal dan juga lisan. Dah. Sebab cikgu jumpa banyak murid yang dia tulis jawapan saja, point-point. So kalau kamu buat point-point ni, kalau pemeriksa tak ada budi bicara, dia dah bagi markah kosong dah. Kalau dia ada budi bicara, dia tolak markah bahasa je. Okey, nombor 2. Berdasarkan semua bahan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan gejala buli berlaku? Okey, maknanya kamu kena relate bahan 1 dan bahan 2. Apa faktor-faktor? Apa punca-punca berlakunya gejala buli? So, jawapan kamu macam mana? Faktor-faktor, okey, berdasarkan semua bahan, faktor-faktor yang menyebabkan gejala buli berlaku ialah. Lepas tu kena ada subjek dia. Gejala buli berlaku disebabkan apa? Disebabkan oleh Kurangnya kasih sayang. Yang ini kita kena tengok dalam bahan. Okey, kejap. Ingin mencapai, ya Allah. Ingin berseronok dan mencapai kepuasan, ada tak? Ingin berseronok dan mencapai. Ya betul lah kat sini Dekat bahan 2 ada. Betul
ingin berseronok dan mencapai kepuasan. Okey, dekat bahasan 1 ada tak bahasan 1? Apakah faktor dia? Betul tadi. Siapa beritahu tadi? Razi kan? Kurang kawalan ibu bapa dan kurang kasih sayang. Okey. Ini pun sama juga. Ingin mencari keseronokan dan mencapai kepuasan dengan membuli orang lain. Faktor lain apa? Pengaruh media massa yang memaparkan aksi ganas. Lepas tu, bahan 2 pun ada 4 kan? So, kita boleh ambil berapa kelas? Tengok markah berapa. Kalau markah 3, kita ambil berapa? 2. Bagus. Ambil 2 saja. Satu dekat bahan 1, satu lagi dekat bahan 2. Lagi satu markah tu markah bahasa. Okey, jelas? Okey, nombor 3 ni dan 4 ni soalan kebat macam biasa. Okay, macam mana? Masyarakat berasa bimbang tentang gejala buli yang berlaku baik di sekolah harian biasa maupun di sekolah berasrama penuh. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah untuk menangani gejala buli? Okay, ingat, dia tanya pihak sekolah saja. Kamu jangan jawab masyarakat, pihak kerajaan, NGO, peranan ibu bapa, jangan. Dia nak pihak sekolah saja. Jadi, apa dia? Pada pendapat saya, langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah untuk menangani gejala buli ialah apa dia? Sekolah haruslah bermain peranan penting untuk mengatasi masalah buli ini di sekolah. Betul. Tapi apa yang pihak sekolah kena buat? Kalau macam tu dia tergantung tau. Macamnya apa yang sekolah kena buat tu? Apa yang sekolah kena buat? Ya, betul. Denda. Denda boleh tapi kita kena buat dalam ayat yang lengkap. Okey, cikgu jumpa jawapan tadi. Menyediakan sesi kaunseling kepada murid-murid yang mengalami tekanan hidup. Betul. Kempen anti buli, betul. Tapi yang penting Nabila, Humaira, jawapan kamu ni kamu kena ada subjek dia. Apa subjek dia? Guru kaunseling haruslah menyediakan sesi kaunseling, bla bla bla. Satu, mengadakan kempen anti buli. Maknanya pihak sekolah boleh mengadakan kempen anti buli di sekolah. Kena ada subjek tau. Jangan kita biasakan lepas ialah je kata kerja. Tak boleh. Lepas ialah kena ada kata nama. Okey, betul Alim Hasim pun betul. Ceramah kepada murid tentang kes buli. Baik. So, 4 markah kena bagi 3 isi. 3 isi makna 3 poin lah. Okey, nombor 4. Rakan anda telah beberapa kali menjadi mangsa buli kumpulan senior di sekolah. Rakan anda diperas ugut untuk memberikan sejumlah wang kepada kumpulan mereka. Jika rakan anda tidak memberikan wang tersebut, rakan anda dipukul dan dihina oleh mereka. Okey, sebagai rakan, cadangkan tindakan yang wajib diambil oleh rakan anda untuk mengatasi masalah tersebut. Okey. So, nak jawab macam mana? Sebagai rakan, okey. Tak payah turut tulis tindakan-tindakan yang wajib diambil oleh ubahlah oleh siapa? Ini salah. Sekejap. Tak betul. Rakan-rakan yang ya Allah semua pula. Tindakan-tindakan yang wajar saya ambil untuk mengatasi masalah tersebut ialah apa dia? Apa dia? Kalau kawan kamu jadi mangsa buli, apa yang kamu akan buat? Laporkan kepada cikgu.
Saya akan suruh kawan saya untuk bina badan. Tak sesuai. Ya. Saya akan melaporkan. Ingat, kena ada subjek. Saya akan melaporkan situasi tersebut. Ataupun saya akan melaporkan kes buli tersebut kepada guru kaunseling. Saya akan melaporkan kes tersebut kepada guru disiplin. Apa lagi? Selain guru, siapa lagi yang kita boleh laporkan? Saya juga akan melaporkan kes disiplin Ibu tersebut bapa. kepada ibu bapa. Apa lagi? Cikgu, kalau saya akan memukul pembuli itu tak boleh, cikgu? Tak boleh. Kita tak boleh buat benda macam tu sebenarnya. Sebab kita juga akan dikenakan tindakan juga kalau kita balas. Saya akan bunuh, tak boleh, tak boleh. Tak pasal-pasal akan masuk sekolah jubana. Okey, ataupun saya apa lagi? Saya akan melaporkan perbuatan buli tersebut kepada pihak polis. Kalau dah sampai tahap teruk lah. Atau apa lagi? Banyak lagi lah. So ada 3 benda lah kita boleh buat. Laporkan kepada pihak sekolah, ibu bapa dan juga pihak polis. Ada 3 isi kat situ. Boleh tulis semua sekali. Saya akan selalu berada di sisi kawan saya. Dan akan dibuli bersama-sama. Okey. Jelas Okey, kita ada lagi 10 minit ya. Kita cuba tengok soalan yang kedua ni. Sempat kot Okey, setelah 3 tahun dalam tahanan reman berulang-alik menghadiri pembacaan di mahkamah, pihak pendakwa berjaya membuktikan kesalahan dan hakim menjatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat ke atas Abu dan Jamal. Perbuatan Abu telah menyentuh perasaan ibunya. Hanya air mata menjadi saksi kesedihan yang terpaksa ditanggung oleh seorang ibu. Sesungguhnya tiada seorang ibu pun di dunia ini yang mahukan anak yang dikandungnya selama 9 bulan terpaksa merengkuk di dalam sel penjara. Ibu selalu berpesan kepada Abu supaya harus bijak memilih kawan. Kawan yang baik haruslah didampingi. Kawan yang tidak baik haruslah disempadani. Janganlah terpengaruh dengan ajakan kawan yang boleh membawa kemusnahan. Ingatlah, cerminan kita adalah dengan siapa kita berkawan. Okey. Bahan yang kedua, setiap langkah kita diiringi pesanan ibu, buat begini, jangan begitu. Bacalah buku selalu. Kukuhlah diri dengan ilmu. Pilihlah kawan yang mulia hati. Tolaklah kawan pementing diri. Pilihlah kawan yang punya petunjuk. Tolaklah kawan bertabiat buruk. Ibu yang satu menyekat kita di pintu, bertanya ke mana arah tuju. Jagalah diri selalu, di luar sana mungkin bencana menunggu. Kita menjadi jemu, mendengar pesanan beribu-ribu, tapi ibu tetap ibu, pesanan bertambah satu dan satu. Jangan biar kepala berkutu, carilah ubat jerawat batu. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, nyatakan maksud menyentuh perasaan. Okey, senang saja. Jawapan kamu kena ada 2 perkataan saja. Menyentuh tu apa, perasaan tu apa. Dah. Okey, menyentuh tu maknanya ialah perasaan tu emosi kan? Emosi. Kalau menyentuh tu apa dia? Menyentuh emosi. Maknanya menyinggung. Menyinggung emosi ataupun menjentik emosi kan? Menjentik emosi. Okey, sekarang kita lihat nombor 2.
Rasakan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan pesanan ibu kepada anaknya. Okey, maknanya apa mengusik hati? Boleh? Mengusik hati. Perasaan pun boleh tukar kepada hati. Okey, nyatakan pesanan ibu kepada anaknya. Okey, nombor 1, apa yang mak dia pesan? Apa yang ibu dia pesan? Harus bijak memilih kawan. Apa lagi? Kawan yang baik haruslah didampingi. Kawan yang tidak baik haruslah disempadani. Maknanya kita jangan berkawan dengan orang yang tak baik. Jangan terpengaruh dengan ajakan kawan yang boleh membawa kepada kemusnahan. Nampak? Itu adalah pesan ibu dalam bahan 1. Okey, apa pula pesanan ibu bakal bahan 2? Ni dia yang cikgu highlightkan ni. Bacalah buku, kukuhkan diri dengan ilmu. Ni semua. Okey, jadi kamu boleh senaraikan berapa kat sini? 3 markah kan? 2 je. 1 dekat bahan 1, 1 lagi dekat bahan 2. Dah, mudah. Okey, nombor 3. Okey Okey, sabar-sabar. Cikgu tahu kamu nak tengok Malaysia lawan Vietnam kan? Okey, pada pendapat anda, apakah cara terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk membalas jasa ibunya, ibu bapanya? Apa dia? Dengan memberi markah cemerlang dalam SPM. Bagus. Okey, cara terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk membalas jasa ibu bapanya ialah kita boleh mendapatkan keputusan yang terbaik dalam peperiksaan SPM. Bagus. Boleh. Kita juga boleh menjaga ibu bapa ketika mereka sakit. Apa lagi? Kita juga boleh menghulurkan wang kepada mereka pada setiap bulan. Apa lagi? Kita juga boleh haruslah sentiasa mendoakan mereka. Okey. Itulah cara nak balas jasa ibu bapa. Okey, yang keempat, anda telah mendapat tahu bahawa ibu rakan anda menghadapi penyakit berbahaya yang mengancam nyawanya. Kos untuk mengubati penyakit tersebut sangat tinggi. Keluarganya tidak mampu menanggung kos rawatan tersebut. Sebagai seorang rakan yang prihatin dan bertanggungjawab, apakah tindakan anda untuk membantu rakan anda yang menghadapi masalah tersebut? Okey, jelas Okey, katakanlah ibu kawan kamu dia sakit. So, dia memerlukan kos rawatan yang tinggi kan? So, kamu sebagai kawan, apa yang kamu boleh bantu? Apa dia? Cara nak jawab pun senang saja. Tindakan yang akan saya ambil untuk membantu rakan saya ialah apa dia? Saya akan meminta bantuan seperti Baitumal supaya meringankan beban ibu kawan saya. Betul. Boleh? Baitumal atau pusat zakat pun boleh. Ataupun sekarang ni kita dah banyak NGO yang yang baik hati lah untuk membantu mereka yang memerlukan kan. Sebagai contoh misi, founder, apa lagi, yayasan, macam-macam ataupun macam mana kita nak buka mata NGO ini untuk membantu ibu kepada kawan kita. Senang saja. Saya akan menyiarkan kisah tersebut dalam media sosial untuk meminta bantuan orang ramai. Kan? Apa lagi? Sebab apa? Sebab sekarang kita dah boleh buat sumbangan melalui atas talian kan? Dia akan terus link dengan kita punya account bank. Apa lagi?
Saya juga boleh meminta bantuan daripada guru dan pihak sekolah untuk melancarkan tabung sumbangan. Apa lagi? Saya juga akan memberi cadangan kepada rakan untuk mencuba rawatan alternatif yang lebih murah kosnya, kan? Okay, itulah dia contoh-contoh ataupun tindakan-tindakan yang boleh kita usahakan untuk membantu rakan yang menghadapi masalah. Okey, jelas Baik, jadi untuk minggu depan kita akan sambung novel dan juga rumusan. Okey, setakat ni ada tak apa-apa soalan? Okey. Tak ada je. Okey, kalau tak ada, kita tangguh dulu kelas kita pada malam ini. Kita bersambung pada minggu hadapan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Sama-sama.